Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan bab 2 sejarah tingkatan 4, iaitu kebangkitan nasionalisme. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli dan kami dibimbing oleh 3 orang mentor, iaitu Cikgu Sharifah, Cikgu Rohani dan Cikgu Suhaimi. Okey, seterusnya perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara iaitu Filipina. Nasionalisme di Filipina muncul untuk menghapuskan penjajahan asing. Antara tokoh nasionalis penting termasuklah Jus Rizal, Andres Bonifacio serta Emilio Aguinaldo. Nasionalisme peringkat awal berbentuk gerakan propaganda yang dipimpin oleh Jus Rizal. Oleh itu, gerakan ini menuntut Filipina dijadikan sebahagian daripada wilayah Sepanyol yang mempunyai hak yang sama seperti bangsa Sepanyol. Jus Rizal pula menubuhkan Liga Filipina pada tahun 1892 untuk mendesak kerajaan Sepanyol melakukan perubahan politik, ekonomi dan sosial di Filipina. Kegagalan gerakan propaganda mencetuskan idea nasionalisme yang lebih radikal. Bonifacio menubuhkan ketipunan untuk memperoleh kemerdekaan Filipina melalui revolusi. Ketipunan yang merupakan gerakan revolusioner telah menggunakan akhbar kalayan untuk menyebarkan idea revolusi kepada rakyat Filipina. Bonifacio dan Aguinaldo telah memimpin ketipunan melancarkan revolusi Filipina pada tahun 1860-an untuk menyingkirkan pemerintahan Sepanyol. Namun, usaha ini gagal. Aguinaldo kemudiannya bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan berjaya mengusir Sepanyol dari Filipina. Namun begitu, pengisytiharan kemerdekaan Filipina oleh Aguinaldo pada tahun 1899 tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat. Sebaliknya, Filipina diletakkan di bawah penguasaan Amerika Syarikat. Di bawah penjajahan Amerika Syarikat, golongan nasionalis ini mengubah strategi perjuangan dengan menggunakan saluran diplomasi melalui parti politik sederhana. Pendekatan kerjasama memberikan Sergio Osmina, pemimpin parti nasionalis, dilantik menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina pada tahun 1907. Gerakan menuntut kemerdekaan ini diteruskan oleh golongan nasionalis sehingga Perang Dunia Kedua. Itu sahaja untuk perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara iaitu Filipina. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangan nasionalisme di Burma atau lebih dikenali sebagai Myanmar. Nasionalisme di Burma merupakan perjuangan golongan kelas menengah, Sami Buddha, Takin dan golongan petani menentang imperialisme British yang mengancam kedudukan agama Buddha. Mereka menubuhkan Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906 untuk mengekalkan tradisi Buddha, pendidikan dan kebudayaan Burma. Persatuan tersebut menggunakan isu kasut untuk membangkitkan nasionalisme. Selepas persatuan tersebut diambil alih oleh pemimpin yang lebih radikal seperti U Ba Peh, persatuan tersebut dinamakan sebagai Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma. Isu yang berkaitan dengan bangsa Burma mula diperjuangkan. Menjelang tahun 1920, revolusi pelajar menuntut penumbuhan universiti untuk mereka. Manakala bagi golongan Sami Buddha, mereka menubuhkan Majlis Am Sangha Samaji dan mencetuskan pemberontakan Sayasan yang diketuai oleh Sayasan dan mendapat sokongan daripada golongan petani yang terbeban dengan pelbagai jenis cukai. Perkembangan nasionalisme berikutnya dipengaruhi oleh pengenalan Perlembagaan Burma 1935 yang memisahkan antara Burma dengan India. Perlembagaan tersebut merangsang perjuangan ke arah berkerajaan sendiri. Golongan Takin menubuhkan Parti Do Burma Asiawon yang bermaksud kami orang Burma dan memperjuangkan kemerdekaan Burma. Pemimpin parti tersebut seperti Aung San, Kyaw-neng dan Yunu menggelar diri mereka sebagai Takin yang bermaksud tuan dan menegaskan orang Burma mesti bertuankan orang Burma. Akhir sekali, Dr. Ba Maw yang memenangi pilihan raya pada tahun 1937 kemudiannya dilantik sebagai Perdana Menteri yang pertama Burma. Perkembangan nasionalisme di Vietnam.
Nasionalisme di Vietnam muncul akibat perubahan sosiopolitik dan sosioekonomi selepas kedatangan Perancis, terutama selepas tahun 1918. Gerakan nasionalisme Vietnam dipelopori oleh golongan bangsawan dan pegawai daripada golongan Mandarin. Golongan ini memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja. Kemunculan golongan intelektual meningkatkan kesedaran politik dan gerakan anti-Perancis. Nasionalisme Vietnam disalurkan melalui akhbar seperti Tribune Indich dan Cloche Valley yang mengkritik penindasan Perancis dan menuntut hak rakyat Vietnam. Gerakan nasionalisme Vietnam selepas Perang Dunia Pertama bercorak revolusi yang didukung oleh dua aliran ideologi, iaitu nasionalisme dan komunisme. Parti utama aliran nasionalisme ialah Vietnam Quoc Dang Dang atau singkatannya VNQDD atau Parti Nasionalis Vietnam pimpinan Nguyen Tai Hoc, manakala golongan komunis diterajui oleh Parti Komunis Vietnam atau nama singkatannya PKV, pimpinan Ho Chi Minh. Perjuangan VNQDD berteraskan demokrasi, nasionalisme dan sosialisme. Parti ini melancarkan pemberontakan pada tahun 1930 untuk mengusir Perancis dan menubuhkan kerajaan Republik Vietnam. Peristiwa ini memberikan kesempatan kepada Perancis melumpuhkan gerakan golongan nasionalis dengan menangkap pemimpin VNQDD dan menghukum bunuh Nguyen Tai Hoc. Gerakan revolusi menentang Perancis diteruskan oleh Ho Chi Minh melalui PKV. Pada bulan September 1945, Ho Chi Minh berjaya mengisytiharkan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam di Hanoi, Vietnam Utara. Beliau dilantik sebagai presiden pertama manakala Vietnam Selatan yang berpusat di Saigon berada di bawah pengaruh Perancis dan Amerika Syarikat. Gerakan menentang penjajahan barat diteruskan sehingga Republik Vietnam terbentuk pada 1976. Seterusnya, kita akan meneruskan pembincangan kita dengan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia pada awalnya berkisahkan isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat akibat dasar penjajah Belanda. Raden Adjang Kartini, iaitu aktivis terkemuka Indonesia pada ketika itu, mempelopori isu pendidikan untuk mengubah nasib rakyat akibat dasar penjajah Belanda. Karya Kartini, terutama surat yang diutuskan kepada rakan-rakannya di Eropah, dibukukan dan diterbitkan dengan judul Hilang Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1911. Karya ini kemudiannya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul Letters of a Javanese Princess. Karya tersebut mendedahkan dasar diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Kesedaran nasionalisme seterusnya berkembang dengan kemunculan pertubuhan yang lebih tersusun seperti Muhammadiyah untuk mempertahankan agama Islam dari ancaman sekularisme Barat. Gerakan nasionalisme menjadi semakin radikal dengan penubuhan parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan seperti Syarikat Islam, Partai Komunis Indonesia dan Partai Nasionalis Indonesia. Kemudian, atas sebab kepimpinan Soekarno, PNI telah menjadi sebuah parti yang sangat berpengaruh pada ketika itu. Selepas itu, pada tahun 1928, Kongres Pemuda Indonesia melahirkan Ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak nasionalisme. Ikrar Sumpah Pemuda mempunyai 3 asas dalam sumpah tersebut. Isi-isi dalam sumpah tersebut adalah satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa untuk mewujudkan keutuhan negara bangsa. Untuk mengukuhkan perjuangan pertubuhan ini, Soekarno mempelopori pembentukan Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, iaitu PPPKI. PPPKI ialah gabungan organisasi dan parti politik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akhir sekali ialah nasionalisme di Thailand.
Nasionalisme di Thailand berbeza daripada negara lain di Asia Tenggara yang bersifat anti penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Gerakan nasionalisme di Thailand bersifat mempertahankan kedaulatan negara serta menggalakkan penglibatan rakyat dalam pemerintahan. Nasionalisme di Thailand dipelopori oleh Raja Thailand melalui usaha diplomasi dan pemodenan. Raja Mongkut membina hubungan baik dengan kuasa barat seperti British, Amerika Syarikat dan Perancis. Baginda mulakan pemodenan dengan melaksanakan birokrasi barat. Penasihat barat dibawa masuk untuk melatih pegawai tempatan dalam pentadbiran kewangan, pelabuhan, kastam, ketenteraan dan polis. Guru dari barat, terutamanya British, turut dibawa masuk untuk melaksanakan sistem pendidikan barat. Dengan ini, Thailand membentuk imej sebagai negara yang bersahabat dengan barat. Pemodenan negara dan dasar terbuka Raja Mongkut diteruskan oleh putera baginda, iaitu Raja Chulalongkorn, untuk menjadikan Thailand negara yang bebas daripada penjajahan kuasa barat, khususnya British. Nasionalisme dalam kalangan rakyat timbul ketika pemerintahan Raja Vajiravud. Kelemahan pentadbiran menimbulkan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja. Sementara itu, Nai Pridi Phanomyong dan Field Marshal Phibul Songkram menubuhkan Parti Rakyat dan melancarkan Revolusi Thai pada tahun 1932. Revolusi tersebut menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak dan pemerintahan raja berperlembagaan. Diperkenalkan dengan meletakkan raja pada kedudukan tertinggi, tetapi tidak menguruskan pentadbiran kerajaan Thailand yang diuruskan oleh Perdana Menteri. Nasionalisme seterusnya berkisarkan rasa tidak puas hati rakyat terhadap penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan orang Cina. Perdana Menteri Phibul Songkram meluluskan undang-undang menyekat penguasaan ekonomi oleh orang Cina dan menggalakkan peribumi terlibat dalam kegiatan ekonomi. Ketika Perang Dunia Kedua, dasar bekerjasama dengan Jepun menyebabkan Thailand tidak dijajah oleh Jepun. Thailand turut memperoleh hak semula terhadap wilayah di Indochina dan negeri utara Tanah Melayu. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih.